Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Ketemu lagi bersama saya Syarudin bin Hamzah dalam program Borak Santai SKB, Rakyat Cakna Peniaga Petika, dan bersama saya seperti mana biasa lah. Siti Nur Azrin binti Aman dalam Borak Santai SKB. Okey. Hari ni Azrin, Ya, kita apa yang kita nak share dengan penonton ataupun masyarakat di luar sana lah tentang KPDN ataupun tentang penguasaan ni. Hari ni kita nak kupas satu lagi barang komoditi atau barang kawalan yang kita kuasakan di bawah Akta Kawalan Perkara 1961 tuan. Iaitu gas petroleum cecair atau LPG lah. Ataupun LPG. Gas memasak kita kat rumah tu. Saya percaya bila sebut LPG ni, saya rasa semua penonton masyarakat sedarlah apa itu LPG. LPG ataupun gas petroleum cecair. Ya, kalau orang kat rumah gas masak. Gas masak. Paling layman yang dia kata gas masak lah. Jadi saya percaya di rumah kita lah yang di kalangan rakyat Malaysia ni ada di rumah masing-masing. Biasanya ada. Orang bujang mesti ada. Mesti ada LPG ataupun gas masak ni di rumah lah. Bagi tujuan masak lah. Keperluan asas dah. Keperluan asas. Kalau tidak ada gas masak ni macam mana nak masak kan? Jadi perlu ada. Jadi sedikit sebanyak pada hari ni kami nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan penonton berhubung dengan LPG. Kenapa kita nak bercakap tentang LPG ni? Kerana dia ada sedikit orang kata dari segi perundangan tu ada. Betul. Pasal LPG ni pun dia merupakan barang kawalan berjadual. Betul. Ya, di mana tak dapat tidak kita akan bercakap juga tentang subsidi. Ya, LPG ni punya subsidi. Elemen subsidi di dalamnya kerana kerajaan bagi subsidi. Jadi itulah yang kita cuba nak share dengan penonton pada kali ini dalam episod Borak Santai SKB, Rakyat Cakna Peniaga Petika tentang LPG. Jadi mungkin kita boleh share Azrin. LPG ni kalau kita lihat ada pelbagai color Wow, warna di pasaran tu kalau kita tengok ada warna pelbagai warna. Warna betul. Ada biru, hijau, kuning, orange, ada warna gold ya. Jadi mungkin penonton tak tahu mungkin berapa banyak mungkin syarikat yang mengeluarkan jenama-jenama yang berkenaan tu. Jadi mungkin kita boleh share pada hari ini. Mungkin Azrin boleh share sedikit jenama-jenama ataupun syarikat yang ada tu. Mungkin kita boleh share dengan penonton. Sajalah kita nak share. Bila kita bercakap pasal barang-barang kawalan ni, kita saja nak kongsikan. Dia mula diwartakan ni pada tahun. Itu cukup penting tu. Mula-mula diwakil sebagai barang kawalan dulu tuan. Pada 21 Oktober 1974. Kemudian diwakilkan pula menjadi barang kawalan berjadual. Pada 1 Januari 1980. Lama dah sebenarnya benda ni LPG ni sebenarnya. Kisah dia sebenarnya dia ada tarikh lahir dia dan sebagainya. Punca kuasa kita nak kuasakan dia bila dia diwakilkan jadi barang kawalan ni lah. Jadi maksudnya dia ada tarikh pewartaan dan sebagainya. Pasal dah kita masukkan dia sebagai barang kawalan tadi ni dan akhirnya jadi barang kawalan berjadual di mana seperti mana perkongsian kita yang terdahulu, kalau disebut barang kawalan berjadual ni dia perlukan satu lesen. Lesen untuk menjalankan urus niaga dan sebagainya. Jadi kalau mana-mana pihak yang menjalankan urus niaga tanpa lesen, satu kesalahan. Jadi that's why cukup penting untuk memahami topik kita pada kali ini. Dan yang paling penting sekali adalah kawalan ni adalah gas petroleum itu LPG. Jadi bukan kat atas tong tu. Bukan dekat atas tong. Kalau kita biasa tengok dekat rumah kita gas masak 14 kilo. Bukan tu saja. Sebenarnya di pasaran ni ada pelbagai bentuk dibotolkan gas silinder dia. Itu pun kita kawal walaupun dia tidak diberikan subsidi. Saya boleh ulang balik lah apa yang disebut oleh Pak Azrin tadi. LPG ni kita kawal hanya LPG saja, kandungan gas di dalam tu, bukan tong. Tong ni of course lah dia kena ada tong lah untuk mengisi LPG. Dia tak boleh berdiri sendiri. tak boleh berdiri sendiri. Jadi tong silinder tu bukan barang kawalan setakat ini. Tapi isi kandungan itu gas tu merupakan barang kawalan berjadual. Itu yang government ataupun KPDN kita kawal. Jadi perlu faham itu Jadi berbalik kepada tadi ni, kalau kita nampak di pasaran kan pelbagai color, jenama dan sebagainya. Mungkin kita boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan penonton syarikat-syarikat yang mengeluarkan LPG di pasaran Malaysia lah.
Setakat ni ada 7. 7. Setakat ni ada 7. 7 tuan-tuan puan. Kalau kita biasa tengok yang warna kuning tu, daripada NGCG nama Mira. Ada juga yang sama colour juga, My Gas. My Gas Solar Gas tu dia warna gold sikit. Ya, Solar Gas. Kemudian Petronas, yang Petronas, ni memang, sinonim lah. BHP. Dan juga yang saya rasa ini terkini lah, AC Gas. AC Gas. Warna merah hitam tu. Yes. AC Gas ni kalau kita selalulah dengar dalam iklan-iklan. Ada dalam iklan tu. Perempuan boleh angkat tu. Tu dia yang terkini tone lah. komposit. Ya. Dia memudahkan untuk kita nak handle dia lah. Ringan dan sebagainya. Itu yang terbaru. Salah satu AC Gas. inovatif yang pemain industri keluarkan, tetapi gas dia masih kita kawal lah. Jadi tuan-tuan puan kena ingat ada 7 syarikat lah ataupun 7 jenama yang ada di pasaran Malaysia sekarang ni yang merujuk kepada LPG tadi ni. Betul. Jadi orang kata lagi satu yang perlu kita tekankan, maklumkan di sini tentang harga lah, Rin. Betul. Azrin, macam harga. Tuan kata tadi, gas kita, gas memasak lah, gas di 14 kilo. Sebelum tu dia ada 14 kilo, 10 kilo dan 12 kilo. Ini adalah gas petrocecair yang diberikan subsidi oleh kerajaan. Yang mana kerajaan memberikan subsidi harga runcit RM1.90 sekilo. Kena ingat RM1.90 di peringkat runcit RM1.90 sekilo. Jadi ada tong 10 kilo, 12 kilo, 14 kilo. Betul. Ini yang kerajaan berikan subsidi untuk memastikan rakyat kita dapat harga yang lebih rendah lah. Betul. Kalau ikutkan harga pasaran dia tinggi, jadi nak bantu rakyat, kerajaan bagi subsidi lah. Jadi ialah kalau kita macam sekarang ni yang dikeluarkan 10 kilo, 12 kilo, 14 kilo, tapi yang selalu kita nampak di pasaran adalah 14 kilo lah. Yang banyak digunakan oleh household. Betul. Pengguna isi rumah banyak 14 kilo. 10 kilo ada, 12 kilo ada, tapi dia hanya di kawasan-kawasan yang mungkin agak pedalaman, luar bandar sedikit lah Tapi kebanyakan 14 kilo. Betul. Jadi kena ingat gas memasak ni kerajaan bagi subsidi 1 kilo RM1.90 di peringkat peruncit. Jadi kali dengan saiz tong yang kita gunakan tu. 14 kilo, kalau 14 kilo lu kali dengan RM1.09, RM20.60 lah, RM20.60. Jadi kalau kita pergi beli itu gas tu di kedai-kedai runcit dan sebagainya, jadi kita perlulah melihat dari segi harga, iaitu RM20.60. Itu harga yang memang kerajaan kawal. Harga jualan runcit. Harga jualan runcit yang sepatutnya dijual oleh peruncit. Tapi selain daripada tu tuan, ini yang kita bercerita ni pasal gas memasak atau LPG yang biasa kita jumpa. Tapi jangan kita hairan kalau kita pergi ke kawasan industri. Ada saiz-saiz lain yang tetapi itu harga tidak dikawal oleh kerajaan. Itu ada harga komersial. Contoh kalau kita pergi di kilang-kilang, kita akan nampak satu gas besar 14 kilo juga. Tapi dia lain sikit, dia F14 untuk kegunaan forklift. Yang dia punya perbezaan tu dari segi colour, dia punya kepala tu. Kepala warna merah selalunya dicat dia ada beza. Perbezaan yang untuk yang subsidi, domestik dan juga komersial dibezakan dengan harga warna dia lah. Selalu kalau kita beli yang untuk isi rumah ni, selalunya dia satu colour saja. Tapi kalau untuk komersial ni dia ada 2 colour lah. Mungkin atas tu warna lain, bawah warna lain. Jadi itu jangan salah anggap, itu adalah yang komersial. Dan lagi satu, kalau kita boleh lihat yang 50 kilo yang tinggi tu. Itu yang selalu, yang itu komersial yang biasa digunakan di kilang-kilang, di sektor pembuatan, di kilang, mungkin restoran yang besar-besar ni dia pakai yang 50 kilo. Ada juga yang guna pipe, tapi dia simpan dalam tangki. Piping itu mungkin rumah-rumah kediaman pun ada juga, kilang ataupun hotel dan pasar raya, dan 200 kilo pun ada. Tangki itu kepelbagaian supaya kita nak share lah dengan penonton kita. Tapi itu kena ingat, kita tak kontrol harga. Yang kita kontrol harga tadi yang saiz yang 14 kilo, 12 kilo dan 10 kilo. Untuk kegunaan isi rumah. Yang guna isi rumah sahaja yang kerajaan bagi subsidi. Yang lain-lain tidak bersubsidi, tuan-tuan dan puan. Itu kena ingat. Jadi orang kata sebagai peniaga ni lah, Azrin, yang meniaga LPG ni dia perlu patuh pada undang-undang lah. Betul. Satu, perlu ada lesen. Sebagai pelesen ni maksudnya kena patuhlah dari segi buku stok dan sebagainya. Kena update buku stok dan sebagainya kepada siapa kita jual daripada kita pengedaran dan sebagainya. Masa harga macam kita share dalam segmen buku stok dulu itulah sebab bila dia jadi barang kawalan berjadual, terpakailah penguatkuasaan buku stok tu. Jadi jangan tak patuh dengan arahan tersebut.
kena patuh. Nak tahu lebih lanjut kena tengok episod yang buku stok tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, betul, tengok balik episod yang terdahulu yang kita bercakap tentang isu buku stok lah. Dalam tu kita ada sebut macam mana pemakaian buku stok kepada barang kawalan berjadual tadi ni. Jadi apa ni dan juga permit. Lagi satu permit bagi yang bagi kegunaan sendiri LPG ni. Yalah, kalau guna sendiri ni contoh macam yalah kita bercakap tentang kedai dobi ni. Kedai dobi pun banyak pakai LPG. Perhotelan dan sebagainya. Jadi dia orang ni maksudnya dia orang kena pohon permit lah. Permit daripada KPDN untuk membeli, mengguna dan menyimpan gas petrolium. Permit barang kawalan berjadual untuk membeli dan menyimpan dan guna sendirilah. Tapi kalau untuk jual dia kena ada tadi lesen tadilah yang kita sebut sebelum ni, CSA. Betul. Salah kalau pengguna tu tak simpan, tak ada permit pun salah. Pengedar ataupun orang yang supply tu pun salah juga menjual kepada mereka yang tak ada permit. Jadi itu kena penting. Yalah, pasal penggunaan gas ni memang cukup banyak dalam industri yang berkenaan yang berguna pakai LPG. Cuma satu kita nak maklumkan kepada penonton di luar sana, LPG di Sarawak bukan lagi di bawah atau kalau berkalan 991 yang dikuatkuasa oleh KPDN lah. Ada punca kuasa mereka sendiri. Di Sarawak ni dia ada special sikit di bawah DGO lah, Distribution Gas Ordinance 2016. Jadi di Sarawak ni kita memang KPDN kita tak Kerajaan Negeri Sarawak yang kawal selia di bawah Kementerian Utility Sarawak. Betul. Jadi di Sarawak dia agak special, agak unik. Jadi tidak mengguna pakai punca kuasa di bawah Akta Kawalan Bekalan 961. Dia di bawah Distribution Gas Ordinance 2016. Satu lagi tuan, satu lagi kita nak kongsikan gas LPG ni, gas petrolium cecair ni adalah komoditi atau barang kawalan yang tidak boleh dieksport. Larangan, termasuk dalam larangan ekspor. Sejak 2011 lagi. Maksudnya mana-mana pihak industri yang nak ekspor keluar perlulah memohon daripada KPDN sebab dia termasuk bawah peraturan kawalan bekalan larangan ekspor 2011. Itu kena ingat. Kalau nak ekspor, nak ekspor tu memanglah ada larangan. Tetapi boleh memohon. Kalau nak ekspor boleh memohon melalui Pengawalan Bekalan Malaysia lah. Iaitu KSU kita. Untuk memohon kebenaran untuk mengekspor Jadi tetapi kalau ikut perkataan tu memang tak boleh lah. Kalau nak ekspor juga memang tak lepas lah di pintu keluar ni. Akan ditahan oleh pihak custom lah. Jadi perlu mohon kalau nak ekspor pasal kita ada perintah larangan tu. Jadi itu kena jelas, kena faham tentang LPG ni. Jadi LPG ni cukup sinonim. Cukup sinonim dan saya percaya kerajaan telah mengeluarkan cukup banyak subsidi. Telah memberi banyak subsidi kepada orang kata industri LPG ni. Orang kata akhirnya memberi faedah lah kepada rakyat, orang kata isi rumah ni. Tapi berbalik kepada sikit lah tuan, nak cerita pasal permit. LPG ni maksudnya keperluan permit tu adalah kita pengguna ataupun peniaga tu menggunakan 42 kilo ke atas. 42 kilo. Ataupun saiz 14 kilo silinder tu 3 tong lah. 3 tong tong yang keempat tu. Tong keempat, maksudnya kita lebih tu perlulah diwajibkan permit barang kawalan berjadual. Betul. Jadi itu tentang permit. Jadi maksudnya kita bukan nak menyusahkan undang-undang ni. Betul. Lagi sekali kami sebutlah, undang-undang yang diwujudkan di KPDN ni bukan nak menyusahkan, tapi sebenarnya untuk sebagai kawalan. Kita tidak mahu ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Pasal gas ni macam kita sebut tadi lah, merupakan kita ada elemen subsidi dekat situ. Kita tak nak dia orang smuggle. Betul, menyalahguna ketirisan. Itu kita belum sebut lagi istilah decanting. Decanting di mana yang kalau tuan-tuan puan perasan kita ada buat case, tindakan case di mana dia ambil yang tong kecil, dia sedut keluar dan dimasukkan ke dalam tong yang besar ni yang tidak bersubsidi. Gas subsidi tu masuk ke dalam tong industri dan jual pada harga industri. Itulah istilah decanting. Istilah decanting tu memindahkan gas daripada yang bersubsidi kepada yang bukan bersubsidi. Jadi inilah banyak kes-kes yang telah kita ambil tindakan lah. Selalunya benda ni kita jumpa dibekalkan kepada industri-industri yang berkenaan kerana permintaan tinggi dalam industri gas ni. Pasal banyak sektor yang menggunakan gas dalam perniagaan mereka. Jadi menyebabkan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan.
Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal LPG ni, dia meluas. Betul. Dan mungkin ada sedikit teknikal bagi yang tidak biasa berurusan. Tapi dalam segmen buat santai ni, kita nak berkongsi benda yang perkara yang asas. Betul. Yang rakyat yang mungkin tak faham. Jadi inilah kita ni, kalau mungkin ada perkara yang lebih detail, mungkin kalau tuan-tuan boleh tinggalkan mesej untuk kita berkongsi lebih lanjut. Betul. Segmen ni kita nak kongsi yang lebih santai kita lebih kepada sesi santai dan kita nak share maklumat-maklumat yang orang kata yang ringan lah. Yang ringan, bukan sampai berat, sampai menggunakan formula dan sebagainya. Jadi that's why kalau katakan mungkin penonton ataupun masyarakat nakkan lebih maklumat tu, bolehlah meninggalkan mesej macam di ruangan komen ke yang di media sosial kita ni, ada ruangan komen, boleh tinggalkan kalau nak lebih mengetahui lebih lanjut. Ya. Ataupun lagi satu, boleh datanglah ke pejabat KPDN yang berhampiran. Betul. Ya, ataupun kita ada pelbagai medium di media sosial dan sebagainya. Macam kami di Seksyen Kolom Bekalan pun kita ada medium-medium berkenaan. Di Facebook Seksyen Kolom Bekalan, di YouTube TikTok, kita ada TikTok ya. Jadi bolehlah kalau nak tahu lebih lanjut, boleh layari media-media sosial yang berkenaan. Betul. Ya. Jadi itulah hari ini kita dah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sedikit sebanyak tentang LPG ataupun gas memasak ni. Jadi mungkin dengan apa yang kita kongsi ni memberi sikit sebanyak manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan. Yang penting nak tekankan di sini lah, kawalan kita ke atas gas petrol tercair. Betul. Buat masa ni bukan lagi bekas je lagi. Bukan bekas. Walaupun dia sedikit, contohnya kalau kita saiz yang kecil tu, tapi di LPG masih dikawal. Cuma ada keperluan permit dan tu ada kontinu tu lah. Jadi ini pemahaman asas kepada penonton-penonton kita. Harga pun kerajaan kawal. Nak memudahkan RM1.90 lah sekilo. 1 kilo itu di peringkat runcit RM1.90 1 kilo peringkat runcit. Jadi kalilah dengan saiz tong tadi ni. Jadi harga. Lagi satu tentang syarikat tadi. Syarikat pengeluar tadi kita ada 7. Betul. Di Malaysia buat masa ini yang mengeluarkan LPG untuk kegunaan isi rumah ni dan juga industri. Dan tadi saya dah sebut tadi tentang di Sarawak. Di Sarawak ni tidak diguna pakai lagi Akta Kolom Bekalan 1991 kerana dia ada distribution gas ordinance. Jadi itu di bawah kewakilan Kerajaan Negeri Sarawak lah melalui Kementerian Utility Jadi selain daripada tu masih lagi di bawah Akta Kolom Bekalan 1961. Yes. Untuk dalam negeri masih lagi diguna pakai Akta Kolom Bekalan Jadi saya rasa ini yang kita dapat share pada episod kali ini berkenaan dengan LPG untuk tontonan penonton kita dan juga masyarakat di luar. Jadi kita harap dapat membantulah memberi sedikit pencerahan. Penjelasan tentang apa yang dikatakan tentang gas masak dan apa yang perwataan undang-undang. Undang-undang apa yang ada di pasaran. Apa yang ada di pasaran sekarang ni. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan, sila ikuti kami rapat-rapat ikuti kami, follow kami di semua media sosial. Program Borak Santai SKB, Rakyat Cakna, Peniaga Baik Tika. Terima kasih. Jumpa lagi.